Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung perbincangan mengenai dengan solat berjemaah. Dalam bab solat berjemaah ini kita bagikan kesimpulan daripada yang sebelum ini. Ada 4 perkara yang perlu kita ketahui. Perkara yang pertama, mendapat fadilat jemaah. Mendapat fadilat jemaah adalah dengan cara tidak melakukan perkara yang makruh ketika solat berjemaah. Kerana setiap perkara yang makruh dalam solat berjemaah menghilangkan pahala jemaah. Dan mendapat pahala jemaah bila sebelum imam memberi salam, iaitu sebelum Assalamualaikum, sebelum imam tu kita sempat takbiratul ihram selesai, maka dapatlah pahala jemaah. Perkara yang kedua, mendapat Jumaat. Mendapat Jumaat bila mendapat 1 rakaat bersama dengan imam. Iaitu imam berada pada rakaat kedua sebelum imam selesai rukuk. Maknanya sebelum imam bangun i'tidal. Bila imam bangun i'tidal rakaat kedua, maka tak dapat lagi Jumaat kita kena sembahyang zuhur tambah 4 rakaat. Dapat 1 rakaat, maka dapat 1 rakaat bersama dengan imam, maka dapatlah Jumaat tersebut. Bila imam beri salam, tambah 1 rakaat je. Yang ketiganya adalah mendapat fadilat takbiratul ihram. Nabi bagi tahu, man shalla jama'atan yudrikut takbiratul ula. Siapa yang sembahyang secara berjemaah, man shalla jama'atan yudrikut takbiratul ula. Siapa yang sembahyang berjemaah kerana Allah Taala mendapat takbiratul ula, maka kutibat lahu bara'atan, ditulis bagi dia 2 perlepasan, iaitu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar, iaitu perlepasan daripada api neraka dan juga perlepasan daripada sifat munafik. Ini bila mendapat takbiratul ula. Takbiratul ula ni maknanya imam takbiratul ihram, kita terus takbiratul ihram. Itu fadilat takbiratul ihram atau takbiratul ula bersama dengan imam. Dan yang keempatnya, mendapat rakaat. Bila mendapat rakaat bersama dengan imam, mendapat rukuk. Seseorang yang mendapat rukuk bersama dengan imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Siapa tak dapat rukuk, tak dapatlah rakaat tersebut. Ini bagi orang masbuk lah. Orang muwafiq tak termasuk. Orang muwafiq tak sempat rukuk bersama imam pun tak apa, sebab dia masuk awal. Maksudnya siapa yang mendapat rukuk bersama dengan imam, mendapatlah ia rakaat tersebut, iaitu mendapat bagi orang yang masbuk, bukan yang muwafiq. Kemudian kita lihat tidak disunatkan bagi sesiapa yang nak sembahyang berjemaah ini, tak disunatkan bangun. Walaupun dah tua, sakit lutut dan sebagainya, tak disunatkan dia bangun sehingga selesai daripada iqamat dilaungkan. Mana sampailah Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai habis tu barulah disunatkan. Tak kira lah muda, tua, remaja, semua disunatkan bangun sesudah selesai daripada iqamat. Muazzin melaungkan iqamat. Sebab apa tak disunatkan ketika iqamat tu bangun? Kerana bagi orang yang melaungkan iqamat, muazzin ni, pada ketika itu kita disunatkan jawab. Apa yang muazzin sebut kita jawab. Bukan disunatkan kita bangun. Sebahagian tempat bila sebut soft,
Bila suruh rapatkan saf, dia belum qomat lagi disuruh rapatkan saf, disuruh rapatkan saf. Sepatutnya qomat dulu baru rapatkan saf. Sebab disunatkan selesai daripada iqamah baru bangun, bukan disunatkan bangun ketika iqamah ataupun disunatkan bangun sebelum iqamah. Tidak, disunatkan bangun adalah selepas daripada iqamah, walaupun dia jenis sakit lutut lambat bangun, tetap disunatkan sama juga. Melainkan kalaulah dia oleh yang demikian disunatkan siapa datang awal duduk saf pertama. Sebab kalau dia duduk sembahyang sunat kat belakang-belakang, selesai imam, selesai muazzin iqamat, dia tak bangun-bangun lagi sakit lutut, orang lain saf pertama dah penuh, saf kedua dah penuh, jadi tak dapat kelebihan saf yang pertama. Yang afdal bagi orang yang masuk ke dalam masjid ataupun surau ini ketika iqamat dilaungkan ataupun ketika mana muazzin Bilal baru nak pegang mikrofon, maka pada ketika itu disunatkan dia berdiri, tak perlu duduk. Walaupun kerusi depan mata tak perlu duduk. Sebab apa? Hukumnya makruh duduk. Siapa yang masuk masjid dan juga surau tak semayang solat sunat tahiyatul masjid, disunatkan dia berdiri. Kalau dia malas semayang sunat, berdiri je. Sebab apa berdiri saja? Kerana bila muazzin melaungkan iqamat, dia terus masuk sembahyang fardu bersama dengan imam, automatik mendapat tahiyatul masjid. Sebab apa dapat tahiyatul masjid? Sebab syarat dia tak duduk. Seseorang yang duduk, maka habis tahiyatul masjid dia. Siapa yang tak duduk, tak kira semayang apa yang dia buat, semayang fardu ke, semayang sunat ke, semayang apa ke, maka akan mendapat automatik tahiyatul masjid dengan syarat dia tak duduk. Kemudian dimakruhkan tinggikan tempat makmum, tempat makmum berbanding imam, ataupun tinggikan tempat imam berbanding makmum. Itu semua makruh. Sebab manusia ni semua satu level, semua sama. Jadi disunatkan sama. Imam dan juga makmum bukan sama apa? Sama dari sudut tinggi atau rendah. Memang tidak sama sudut saf lah, imam kena depan. Dari segi saf memang takkan sama, sebab makmum duduk belakang imam. Dari segi tinggi rendah ni, maka disunatkan sama. Tak kira lah masjid tu 2 tingkat, 3 tingkat. Kalau imam di atas, makmum di atas. Kalau ramai sangat macam sembahyang Jumaat, duduk di bawah. Kalau makmum di bawah, kalau imam di bawah, ramai sangat, makmum sembahyang di atas, itu tak apa. Dimakruhkan kalau kita meninggikan makmum ataupun tinggikan imam tanpa sebab. Dan perkara ini tidak akan menjadi makruh sekiranya ada hajat keperluan. Contohnya mikrofon rosak, ataupun tempat yang duduk kawasan ni memang tak ada jual mikrofon, terpaksa imam kena tinggi baru dengar suara satu surau, satu masjid, itu tak apa. Makmum ni sebab apa tak boleh tinggi daripada imam? Sebab makmum ini bila tinggi daripada imam, dia mukhalafatul adab, iaitu dia tak beradab dengan imam. Sepatutnya imam orang yang diikuti depan kita, dan dia lebih tinggi daripada kita, sebab kita nak ikut dia. Tapi macam mana orang yang kita nak ikut dia lagi rendah daripada kita lagi tinggi. Jadi tidak kena. Disunatkan merapatkan saf, ta'diluha, walaupun ada pendapat yang kata wajib rapatkan saf. Sebenarnya pendapat tersebut tidak kuat lah. Pendapat yang kuat adalah disunatkan dia rapatkan saf. Sebab tu musim Covid dulu kita sembahyang tidak rapat. Kita sembahyang jarak, ada 2 meter, ada 3 meter, ada 1.5 meter. Sebenarnya pendapat yang muktamad merapatkan saf ni bukan wajib, dia sunat. Walaupun sunat, sekiranya tanpa sebab, saja-saja tak nak rapatkan saf, maka hukumnya makruh. Bila makruh dalam sembahyang berjemaah, tidak mendapat pahala berjemaah. Seperti mana kita bincang sebelum ni, Ibnu Hajar mentarjihkan, iaitu tak dapat pahala jemaah kalau dia sembahyang seorang-seorang kat belakang saf. Ataupun
yang kita bincang sebelum ni, makmum dengan imam lebih daripada 3 hasta, ataupun saf pertama dengan saf yang kedua lebih 3 hasta. Sebab semua telah decentralizekan lah, setiap kapet saf ni semua dah sama. Dan begitu juga sekiranya makmum ni dia berat sebelah, memang Nabi kata ada kelebihan sebelah kanan. Lamma raghiban Nabi fi mayamin as-saf wa faddalaha. Nabi SAW suka sebelah kanan saf, dan Nabi memberi keutamaan sebelah kanan saf, kanan saf yang belah kanan. Maka manusia pun suka juga, bila Nabi suka belah kanan, manusia pun suka sebelah kanan juga, sampai sebelah kiri tak ada orang, jadi berat sebelah. Wa'attalu maisar al-masjid, maka belah kiri tak ada orang, semua bekat belah kanan. Maka ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kiri masjid ni pada ta'attalat, kosong, semua bekat pergi belah kanan. Maka Nabi kata, man ammara maisaratal masjid, siapa yang mengimarahkan belah kiri masjid, maka ditulis baginya pahala seperti si fulan, dapat ganjaran seperti ni, seperti ni. Dia nak bagi tahu di sini, seseorang yang mana berebut saf belah kanan, tapi dah ramai, dah penuh, sampai belah kiri ada 2-3 orang je, semua dekat belah kanan, maka hukumnya makruh. Bila makruh, menghilangkan pahala jemaah. Dia kena apa? Kena apa? Balance. Kiri kanan, kiri kanan. Tengok tuan-tuan masuk, tengok berat belah mana. Kalau berat belah kiri, pergi belah kanan. Kalau berat saf tadi belah kanan, pergi belah kiri. Jangan setiap kali masuk semua belah kanan, 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 kanan. Jadi memang ada kelebihan, tapi berat sebelah. Bila seberat dia tak balance ni, maka ulama kata hukumnya makruh, menghilangkan pahala jemaah lah. Pahala jemaah kepada siapa? Siapa yang tak nak penuhkan, tak nak balancekan saf tu, bukan kepada semua. Dan kita ada bincang juga sebelum ini mengenai dengan Sayyidina Abu Bakar bila menjadi imam, maka Nabi datang sebab Nabi nak mendamaikan, ada puak di kalangan orang Ansar, Nabi nak damaikan mereka. Ataupun di saat sakit kewafatan Nabi SAW, Nabi datang lambat semayang. Bila Nabi datang, Abu Bakar sedang menjadi imam. Nabi datang terus pergi ke saf depan. Nabi datang terus pergi ke saf hadapan. Bila Nabi saf hadapan, Abu Bakar nampak, terus Abu Bakar undur. Ini menunjukkan apa dia? Al-imam hukumul munfarid, iaitu imam ni hukum seperti sembahyang seorang. Kita tak boleh mengikut makmum mengikut imam. Kita sembahyang tak boleh mengikut makmum yang mana makmum tersebut sedang mengikut imam. Iaitu berimamkan kepada makmum yang sedang mengikut imam, itu tidak dibenarkan. Tapi seperti mana Nabi buat ni, Nabi jadi imam, Abu Bakar asalnya Abu Bakar imam, Nabi datang, Abu Bakar jadi makmum, Nabi jadi imam. Maka tak ada khilaf di kalangan ulama, hukumnya boleh. Sebab imam ni sebenarnya hukum dia seperti hukum al-munfarid, orang yang sembahyang seorang. Dia boleh menjadi makmum, orang lain masuk jadi imam, boleh. Dan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah sekali takbiratul ihram menjadi imam. Kemudian Nabi teringat dia ini masih berjunub, belum mandi wajib. Kemudian Nabi keluar daripada sembahyang, Nabi pergi mandi wajib, kemudian Nabi masuk balik sembahyang jadi imam. Dalam riwayat ini, riwayat yang sahih lah, tak salah saya riwayat Imam Bukhari, ada dua kebarangkalian di kalangan ulama. Ada ulama kata maksud Nabi bertakbiratul ihram sembahyang menjadi imam kepada makmum, bukan Nabi telah bertakbiratul ihram, tapi Nabi nak bertakbiratul ihram, baru Nabi nak takbir, Nabi nak start sembahyang. Tiba-tiba Nabi teringat dia berjunub, belum mandi lagi. Nabi pun terus mandi dalam keadaan rambut yang basah ni. Nabi terus lepas mandi terus jadi imam. Ada yang kata Nabi jadi imam, dah sembahyang dah, tiba-tiba Nabi teringat, Nabi batalkan sembahyang, terus mandi wajib, datang balik teruskan sembahyang. Teruskan sembahyang apa? Jadi imam. Makmum semua tunggu lah. Sebab makmum semua sahabat Nabi,
Mereka kalau ada Nabi selalu ada Nabi mereka tak akan jadi imam. Jadi Nabi keluar mereka tunggu sampai Nabi masuk balik sambung menjadi imam. Kemudian yang layak untuk menjadi imam ini ia adalah orang yang afqah, orang yang mahir dalam bidang fiqh lah. Kerana kita sebab apa diutamakan orang yang mahir dalam bidang fiqh? Kerana bila ada isu yang berbangkit dalam sembahyang, dia tertinggal tahiyat awal, tertambah rakaat, terkurang rakaat, dia tahu macam mana penyelesaian dia. Sebab itu orang yang mahir dalam fiqh adalah lebih layak untuk menjadi imam. Yang kedua baru orang yang aqra'. Aqra' ini maksudnya orang yang baik bacaan dia sedap, bagus, itu nombor 2. Nombor 3 adalah orang yang awra', orang yang wara' lah. Wara' ni orang wara' dalam bahasa Melayu kita sebut apa? Alim. Alim ni maksudnya orang yang berilmu. Alim adalah singular daripada perkataan ulama. Ulama tu plural. Alim itu adalah singular dia. Ulama plural. Jadi bila kita sebut dia ni alim, alim ni makna orang berilmu. Kalau dia tu nampak diam, bagus, mayang zikir, kemudian jalan pun dia tundukkan pandangan, jadi orang seperti dia kita panggil wara'. Kita tak panggil dia alim. Alim tu orang yang berilmu, yang ada knowledge. Okay, kita ada bincang sebelum ini mengenai dengan seseorang yang mana bangun pada rakaat yang kelima, imam bangun rakaat kelima, sekiranya makmum yang masuk tersebut makmum tersebut masbuk, kemudian dia pula tengok imam rukuk, pada rukuk dia pun tak tahu imam rakaat ke berapa, dia ikut je. Kalau dia tak tahu maka sah. Kalau dia tahu itu adalah rakaat yang kelima, maka dikira tak sah rakaat tersebut. Semayang tu sahlah, rakaat tersebut tak sah. Sebab itu adalah rakaat tambahan rakaat yang kelima. Maka lepas ni dia kena tambah balik 4 rakaat. Bukan tambah 3 rakaat kalau semayang zuhur, 4 rakaat kena tambah. Sebab dia mendapat rukuk bersama imam, tapi rukuk tersebut tak diambil kira kerana dia adalah imam berada pada rakaat yang kelima. Kemudian seseorang yang mana sembahyang dia sujud, ni kita ada bincang lah pada minggu yang lalu mengenai dengan seseorang yang mana bangun daripada tahiyat akhir, iaitu imam beri salam, dia masbuk, dia tambah rakaat, tak disunatkan dia takbir Allahu Akbar, melainkan sekiranya dia berada pada rakaat yang kedua. Bila pada rakaat yang kedua, disunatkan untuk dia takbir ketika bangun. Walaupun tuan-tuan nak takbir saja pun tak apa, nak bagi tahu sunat ataupun tak je. Sebab dia tak ada sunat, perkara tersebut bukan perkara yang digalakkan. Kalau tuan-tuan nak takbir, tuan-tuan semayang masbuk 4 rakaat zuhur, imam beri salam, tuan-tuan bangun dikira rakaat pertama, tuan-tuan takbir pun tak apa, taklah kata berdosa dan juga batal semayang, cuma tak disunatkan lah. Melainkan tuan-tuan pada rakaat yang kedua, tahiyat awal, imam tahiyat akhir, tuan-tuan tahiyat awal, itu yang disunatkan untuk tuan-tuan takbir bila bangun pada selepas imam beri salam. Kita dah bincang juga sebelum ini, jangan duduk lama-lama sekiranya bukan tahiyat awal. Kerana tuan-tuan duduk di tempat tahiyat akhir ini kerana menghormati imam je. Kerana imam itu tahiyat akhir bagi dia, kita ikut imam kena tompang, duduk sekali. Sebenarnya kita bukan tempat kita untuk duduk, jadi tak boleh duduk lama-lama. Melainkan duduk tahiyat awal boleh lama. Itu beza dia. Kalau tuan-tuan duduk lama juga, padahal bukan tempat untuk duduk lama, selepas imam beri salam, kita yang masbuk terus bangun, duduk lama-lama padahal bukan tahiyat awal, maka sembahyang kita batal. Kemudian kalau seseorang yang masbuk
mendapati imam pada rakaat yang pertama. Dia datang-datang, imam sujud pertama. Kemudian imam pun duduk antara dua sujud, tengok-tengok imam hilang. Sebab imam terkentut, hilang. Jadi adakah dia perlu untuk sambung sujud yang kedua? Ini bila imam seorang, makmum seorang. Kalau imam kalau makmum ramai tak apa, orang belakang boleh ganti kan. Kalau ketika sujud memang tak boleh gantilah. Makmum kena kuatkan suara. Contohnya imam terkentut ketika sujud. Tapi janganlah imam lari ketika sujud tu. Kalau lari ketika sujud, macam mana makmum nak tahu? Macam mana makmum nak tahu imam ada ke tak ada? Imam kena sebut Allahu Akbar, kemudian paslah mikrofon dekat belakang. Jadi makmum belakang tahu. Bila dah bangun rakaat berikutnya baru pergi ke depan. Jangan mengesot pula. Dengan duduk antara sujud mengesot ke depan. Sujud pun nak merangkak ke hadapan. Tunggu qiyam baru kita pergi ke hadapan. Kalau tak, kuatkan suara je lah. Masalah ini adalah imam seorang, makmum seorang. Imam sembahyang, sujud pertama, kita sampai-sampai Allahu Akbar, sujud sekali dengan imam lah. Allahu Akbar, terus sujud sekali dengan imam. Tiba bila bangun sujud, imam duduk antara dua sujud, imam cabut lari. Sebab imam terkentut, dia batal sembahyang. Kita ni nak sujud yang kedua ataupun tak perlu sujud? Sebab kita seorang je makmum. Jadi majoriti di kalangan ulama Syafi'i, dia kata apa, tak perlu sujud pun. Tak perlu sujud. Sebab apa tak perlu sujud? Sebab itu rakaat tersebut tidak dikira. Kita kalau kita sujud pun tak dikira pun rakaat tu. Jadi kita terus je bangun. Sebab kita nak sujud kedua tu, sepatut sujud kedua sebab kita ikut imam. Imam sujud yang pertama, kita Allahu Akbar, takbiratul ihram, terus sujud. Imam pun bangun, kemudian imam terkentut, imam keluar. Jadi kita tak perlulah kita sujud yang kedua lagi. Sebab apa tak perlu? Sebab tak dikira rakaat pun. Tak dikira rakaat. Ini tuan-tuan kena ingat bagi yang makmum seorang lah. Kalau makmum ramai, sudah pasti makmum yang belakang imam akan naik menggantikan imam. Kemudian sama juga seperti mana tak disunatkan bagi orang yang masbuk selepas Imam beri salam menyebut takbir untuk bangun, melainkan pada tahiyat awal. Sama juga orang yang mana masbuk, dia bangun ada takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian dia sujud ataupun dia ikut imam ketika sujud, ikut imam turun ketika mana duduk antara sujud, juga tak perlu sebut takbir. Tak disunatkan lah. Kalau sebut pun tak apa, tapi tak disunatkan. Melainkan kalau imam rukuk, dia takbir Allahu Akbar, rukuk, maka disunatkan terbut takbir untuk rukuk. Sebab itu tempat dia, tempat untuk takbir. Dan tak disunatkan untuk dia baca doa iftitah wala ba'dal qiyam, walaupun selepas pada qiyam. Tuan-tuan dah masbuk zuhur 4 rakaat, masuk imam dah tahiyat akhir. Bila imam dah tahiyat akhir, duduk je imam bersalam, Assalamualaikum warahmatullahi. Tuan-tuan pun bangun, dikira rakaat pertama sepanjang zuhur, bangun. Adakah disunatkan doa iftitah? Tak disunatkan. Doa iftitah tak disunatkan untuk baca. Sebab apa tak disunatkan? Sebab tuan-tuan dah buat perbuatan lain sebelum tu, iaitu duduk tahiyat akhir. Melainkan tuan-tuan takbir Ratul Ihram Allahu Akbar, imam Assalamualaikum warahmatullahi. Itu tak perlu duduk. Tak perlu duduk. Kalau duduk, kita dah bincang sebelum ni, boleh batal sembahyang. Sebab tak ada kaitan dengan imam dah. Imam dah selesai dah beri salam. Tapi dalam situasi tersebut disunatkan untuk membaca doa iftitah. Sebab apa disunatkan? Sebab dia tak buat apa-apa lagi. Dia tak sujud, dia tak rukuk, dia tak buat apa-apa lagi ikut imam. Dia hanya lepas takbiratul ihram, imam Assalamualaikum, dia tak perlu duduk, disunatkan baca doa iftitah. Ya. Muafiq. Kita dah terbaca bismillah. Tapi belum baca doa iftitah. Kita tak boleh baca doa iftitah ni tak? Dia kalau kita dah baca, kalau dah baca Al-Fatihah, bismillah ni Allah. Sebab bismillah tu
satu ayat daripada Fatihah tak? Maksud saya dia Baca separuh. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Adakah kita Dia bila kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, kita dah baca, kemudian teringat tak baca doa iftitah. Sebenarnya Bismillah tu adalah satu ayat daripada Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i kita, Bismillah satu ayat daripada Fatihah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita, siapa tak baca Bismillah, baca Fatihah, tak sah semayang dia. Tak sah Fatihah dan semayang dia. Sebab sebahagian mazhab dia kata Alhamdulillah tu ayat pertama lah, Alhamdulillahirabbil alamin ayat pertama. Tapi dalam mazhab Syafi'i kita, Bismillahirrahmanirrahim dikira ayat pertama. Jadi kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, teringat apa? Tak baca doa iftitah. Jadi bila dah teringat, maka tak disunatkan untuk kita kembali baca doa iftitah. Tak disunatkan. Tapi kalau tuan-tuan baca, tak apa, taklah batalkan semayang. Tak membatalkan semayang kalau tuan-tuan baca. Tapi nak bagi tahu tempat untuk dibaca tu telah pun habis. Tempat dia sebenarnya sebelum kita baca apa-apa. Bila kita dah baca Bismillahirrahmanirrahim, maka tak disunatkan lagi untuk kita kembali baca doa iftitah, sebab telah terlepas tempat dia. Jadi Al-Fatihah tu sebenarnya wajib, doa iftitah tu sunat. Bila kita dah melakukan perkara wajib, tak sayugianya lah kita kembali untuk melakukan perkara yang sunat. Ini untuk qauli lah, untuk perkataan ataupun untuk bacaan. Tapi kalau fi'li, untuk perbuatan, dia akan jadi batal. Apa maksud fi'li? Makna perbuatan. Tuan-tuan dah bangun rakaat ketiga, bangun qiyam tu wajib. Duduk tahiyat awal tu sunat. Bila mana tuan-tuan dah bangun rakaat yang ketiga, yang rukun wajib qiyam ni, kan bila rakaat ketiga qiyam tu wajib, rukun semayang. Bila tuan-tuan dah berdiri rakaat ketiga, perkara yang wajib, tuan-tuan turun balik untuk melakukan perkara yang sunat, iaitu tahiyat awal, batal semayang. Itu untuk fi'li, untuk perbuatan. Kalau untuk qauli tak apa. Untuk qauli tak membatalkan, tapi tidak afdal lah tuan-tuan buat. Kalau baca, adakah mendapat pahala doa iftitah? Dia dapat pahala zikir je. Dia tak dapat pahala khusus doa iftitah. Sebab dia dah terlepas tempat dia. Sama macam tadi jugalah. Tuan-tuan bila nak datang masbuk, Allahu Akbar, imam sujud, tuan-tuan sujud, takbir Allahu Akbar. Tidak dapat pahala takbir untuk sujud tu, sebab dia memang tak disunatkan takbir. Tapi kalau tuan-tuan takbir juga, dapatlah pahala zikir biasalah. Pahala zikir biasa. Macam zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Dalam hadis kata, siapa yang baca 33 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka akan diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. 33. Kalau tuan baca 39, 35, 38 kali, dia yang diambil kira 33. Tuan-tuan nak baca 100 kali pun bacalah. Dia tak termasuk zikir yang khusus dalam tu, dia masuk zikir biasalah. Maksudnya pahala dapat, tapi dapat zikir biasa. Yang dimasukkan dalam hadis tu adalah zikir yang khusus. Siapa yang baca 33, cukup 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar, maka dapatlah ganjaran yang diberitahu tadi, diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Tapi tuan-tuan nak baca banyak mana pun tak apalah. Cuma dia dapat pahala secara umum, pahala zikir. Okey? Ustaz tanya Ustaz. Boleh. Ustaz cakap kalau kita masuk yang ayat tu, kita angkat dia Allahu Akbar, lalu imam pun bagi salam. Jadi kita tak payahlah buat apa, kita sembahyang terus lah. Tak payah duduk kan? Betul. Nak soal Ustaz nak tanya, kita dapat tak apa solat berjemaah tu? Dapat. Dia selagi mana imam tak qum, bila imam beri salam assalamualaikum, sebelum imam qum kita habis Allahu Akbar, kita habis akbar. Sebelum imam qum assalamualaikum, sebelum sebut mim qum tu kita dah selesai akbar,
Allahu Akbar, maka dapat pahala berjemaah lah. Cuma dia tak dapat sempurna lah. Sebab orang yang datang lambat mana boleh sama dengan orang yang datang awal. Cuma pahala jemaah tu dapat lah. Cuma tak sempurna macam orang yang datang daripada awal sampai akhir bersama dengan imam. Bila mana kita takbir, imam beri salam, jangan duduk. Duduk boleh batal sembahyang. Sebab apa batal? Sebab kita dah tak ada apa-apa kaitan hubungan dengan imam lagi. Telah habis. Imam beri salam, habis hubungan kita dengan imam. Kita tak ada apa-apa hubungan lagi. Kita duduk tu, bila imam tahiyat akhir, kita duduk sebab imam duduk tahiyat akhir. Imam tak beri salam lagi. Tapi kalau kita dah Allahu Akbar, imam dah beri salam, buat apa kita nak duduk lagi? Kita tak perlu duduk sebab kita tak ada kaitan apa-apa dengan imam. Kalau macam imam belum baca tahiyat akhir lagi, kita boleh duduk. Memang wajib duduk. Kalau imam belum baca tahiyat akhir lagi, yang masa dia belum baca tahiyat tu, kita pun sampai, kita takbir, kita boleh duduk ke atau kita kena? Tak, kita takbir wajib duduk. Duduk je lah. Wajib. Kalau tak duduk batal sembahyang. Sebab jangan pula imam baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca dalam tahiyat akhir, kemudian imam kama sallaita ala Ibrahim, kita pun Allahu Akbar, kita tunggulah sebab imam sikit lagi. Tunggu. Bila tunggu batal sembahyang. Sebab apa? Sebab mengikut imam tu wajib. Mengikut imam adalah wajib. Dia tak beri salam lagi, dia masih dalam bacaan tahiyat, wajib turun. Kalau macam setengah orang kan, kalau rakaat kedua dia suka tunggu. Jadi dah tahu imam tu dari awal, dia tunggu alang-alang. Dia pun sampai pun dia tak ada ikut, dia tunggu nak naik. Tunggu imam tu naik baru dia. Boleh juga. Boleh. Macam dia rakaat yang pertama. Jadi bila rakaat pertama dia sampai-sampai imam dah sami Allahu liman hamidah, dia pun tunggulah imam sampai naik rakaat kedua baru dia Allahu Akbar. Yang lebih bagus lagi apa? Dia tak Allahu Akbar, dia tunggu rakaat kedua tu, dia tunggu imam sampai rukuk baru dia Allahu Akbar. Dia tunggu dulu. Dia tunggu sampai imam dah Allahu Akbar rukuk, dia Allahu Akbar. Boleh juga. Boleh. Tapi perkara tu kurang baiklah. Kurang baik. Sepatutnya sebab apa dia kata dapat rukuk bersama imam, maka dapatlah rakaat tersebut. Jadi dia kata kalau aku takbiratul ihram awal kena baca Fatihah. Jadi dia kata jangan takbiratul ihram. Dia tak nak takbiratul ihram awal. Dia tunggu dulu. Tunggu dia pusing belakang dulu. Imam dah start Allahu Akbar ataupun imam baca Quran. Imam baca lakum dinukum waliyadin. Dia cepat-cepat sesuatu Allahu Akbar. Sebab itu boleh. Sengaja. Boleh. Boleh. Cuma dari segi apa? Adab tu kuranglah. Adab. Main. Yang paling baik masuk je masjid dekat mana imam sedang buat, kita takbiratul ihram, kita ikut je imam. Kalau imam sedang sujud, kita sujudlah. Kalau imam sedang i'tidal, kita i'tidal. Kemudian daripada Ali karamallahu wajhah, dia kata ma adraktu fa huwa awwalu salatik. Wa an ibni Umar, daripada Ibnu Umar, dia kata yukabbir, seseorang bertakbir, fa idza sallama al-imam, apabila imam dah beri salam, qama ila ma baqiya min salati, dia bangun untuk sempurnakan sembahyang dia yang tertinggal bersama imam. Kemudian sekiranya dalam solat tersebut ada doa kunut, maka dia dah kunut bersama imam, dia kena ulangi balik kunut dia sekali lagi pada akhir solat. Contohnya dia sampai rakaat kedua sembahyang subuh, imam pun baca doa kunut, Allahumma hadina fi man hadait. Tuan bila baca doa kunut ni, Allahumma hadina fi man, tu pendek kan, Allahumma hadina fi man hadait. Jangan panjangkan ha tu. Sebahagian kita Allahumma hadina fi man hadait. Sebab apa dia panjangkan hadait? Sebab dia kata lepas tu panjang wa'afina fi man afait. Jadi dia pun samakan, Allahumma hadina fi man hadait wa'afina fi man afait. Sepatutnya Allahumma hadina fi man hadait, pendekkan hadait. Wa'afina fi man afait, tu dipanjangkan.
Okey. Dia masuk imam rakaat yang kedua sembahyang subuh, fardu subuh. Okey. Imam rakaat kedua sembahyang fardu subuh. Dia dikira rakaat pertama lah sebab dia baru sampai. Kemudian imam pun rukuk sami Allahu liman hamidah, imam baca doa kunut. Dia pun baca doa kunut sebab dia ikut imam. Apa imam buat dia buatlah. Kemudian selepas daripada tu imam beri salam, habis rakaat kedua, imam beri salam, dia tertinggal satu rakaat, dia tambah satu rakaat lagi. Kemudian itu dikira rakaat yang kedua dia. Sami Allahu liman hamidah disunatkan juga diulang sekali lagi. Sebab apa disunatkan diulang sekali lagi? Yang dia buat bersama imam tu bukan tempat dia, sebab dia ikut imam. Sekarang ni baru tempat sebenar dia. Jadi dia kena ulang balik untuk baca doa kunut sekali lagi. Sama juga pada tahiyat awal pun sama. Pada tahiyat awal pun sama. Kita dah duduk tahiyat tadi, tapi bukan tempat tahiyat awal. Imam duduk tahiyat, imam buat tahiyat awal, kita pun buat tahiyat awal. Tapi masalahnya tahiyat awal tu adalah untuk imam, bukan untuk kita. Jadi kalau kita kena tahiyat awal, tempat kita kena buat sekali lagi tahiyat awal. Sama. Ya. Kalau imam terlupa dan mungkin terlupa juga sujud sahwi, eloknya makmum buat sujud sahwi atau apa? Imam terlupa ke makmum? Imam terlupa. Dua-dua lah. Dua-dua sujud sahwi. Dia kalau imam dia terlupa baca doa kunut, imam terlupa. Jadi makmum ni masbuk. Bila makmum masbuk, dia bangun muafiq. Kalau imam tak baca doa kunut, imam beri salam, dia sujudlah. Dia jangan beri salam lagi, dia sujud sahwi. Sebab setiap perbuatan imam yang perlu sujud sahwi, imam tak buat, disunatkan makmum buat. Berbeza dengan makmum sebab ada garantor dia, imam sebagai garantor bagi makmum. Jadi setiap kesalahan makmum, contohnya yang perlu sujud sahwi, imam akan jamin. Tetapi untuk imam tak ada siapa yang jamin. Dia disunatkan sujud sahwi. Kalau dia tak buat, makmum disunatkan sujud sahwi. Kalau makmum tak buat pun tak apa, sunat je lah. Sebab sujud sahwi ni dia tidak ada sujud sahwi yang wajib. Hukum sujud sahwi tu sunat. Dia tak ada hukum sujud sahwi wajib. Sujud sahwi hukum dia wajib dalam satu keadaan je. Bila dia jadi makmum. Dia jadi makmum, imam sujud sahwi, dia kena sujud sahwi . Kalau tak sujud sahwi, batal sembahyang dia. Jangan imam tak baca doa kunut, imam sujud sahwi. Makmum wajib sujud sahwi. Sama ada makmum muwafiq ke makmum masbuk ke, wajib ikut imam sujud sahwi. Jangan imam fil alamin innaka hamidum majid, imam Allahu akbar, makmum yang masbuk bangun. Dia bangun. Maka tak sah sembahyang dia. Dia kena ikut imam. Ikut sampai akhir. Sampai imam beri salam baru dia bangun. Cuma untuk makmum yang masbuk ni, imam sujud sahwi, dia juga disunatkan sujud sahwi selepas daripada dia baca tahiyat akhir. Dia kena buat sekali lagi. Sebab apa? Sembahyang tu dikira macam berjangkit lah. Berjangkit. Sebab imam punya salah, imam buat sujud sahwi. Imam tak baca doa kunut, imam sujud sahwi. Makmum yang masbuk tadi, dia ikutlah imam sebab imam sujud sahwi. Lepas dia habis sembahyang nanti duduk tahiyat akhir, sunat sujud sahwi juga sekali lagi. Untuk kali yang kedua lah. Sebab apa sunat? Sebab tempat sujud sahwi tadi bukan tempat dia. Itu tempat imam. Dia hanya tompang dia. Sekarang ni sebab sembahyang imam tu ada cacat, berjangkit dengan sembahyang dia sekali. Jadi dia juga disunatkan sujud sahwi selepas daripada sembahyang sekali lagi. Sebab itu tempat sebenar sujud sahwi. Kalau kita sembahyang isyak 4 rakaat, sempat 2 rakaat bersama dengan imam, 2 rakaat lagi, imam beri salam, kita tambah. Adakah disunatkan kuat ataupun tak disunatkan kuat?
tidak disunatkan baca kuat. Sebab itu rakaat ketiga keempat kita cuma disunatkan baca surah lah. Surah disunatkan baca rakaat ketiga keempat. Sebab rakaat pertama kita tak sempat baca surah, terutama sembahyang zuhur dan asar lah. Sembahyang zuhur dan asar. Sebab zuhur dan asar ni kita sempat 2 rakaat je bersama imam. Rakaat ketiga keempat, selalu rakaat ketiga keempat ngam-ngam je. Waladdallin tak sempat baca surah, imam dah rukuk, kita pun rukuk. Cuma rakaat ketiga keempat nanti disunatkan baca surah. Bagi makmum lah. Okey. Kemudian setelah salam pertama, kita kalau ingat yang kita tak pun, boleh tak kita dan kita tak sujud sahwi, boleh tak kita sujud sahwi? Bila imam Jadi imam, kemudian dah salam yang pertama, baru ingat tak sujud sahwi. Imam dah beri salam pertama, kemudian teringat tak sujud sahwi, terus sujud sahwi. Seterus sujud sahwi. Dia kira-kira dalam seminit 2 tu okeylah. Dalam seminit 2. Mana lepas beri salam, dalam seminit 2 kita teringat. Maka teringat terus sujud sahwi. Itu masih disunatkan. Tapi dengan syarat kita tak melakukan perkara membatalkan sembahyang lah. Jangan kita dah bercakap semua, itu tak disunat. Ataupun kita dah bangun pergi belakang lah baru teringat, itu tak disunatkan lagi lah. Selagi mana kita masih di tempat kita baru wirid, baru beberapa saat lah, mungkin 30 saat 40 saat baru wirid, kemudian teringat, maka kita sujud, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Okey. Yang terakhir untuk sembahyang berjemaah ni, untuk malam ni lah. Baik itu sekiranya seseorang itu hadir satu tempat di masjid ataupun surau lah, kemudian imam dah selesai sembahyang, sekiranya masjid tersebut ada imam ratib. Imam ratib ni mana imam tetap lantikan masjid di situ, maka pada ketika itu dimakruhkan untuk dia sembahyang secara jemaah. Sebab apa dimakruhkan? Li'annahu rubama ya'taqada annahu qasada al-kayyad wal ifsad. Ini ulama kata makruh sebab apa? Kerana dia adalah akan membuat sangkaan buruk kepada imam ataupun kepada jemaah yang lain. Sebab apa dia buat jemaah baru kat belakang? Ini bagi siapa? Bagi imam yang masjid yang ada lantikan imam. Dan masjid tersebut masjid yang bukan kawasan laluan. Memang masjid tu kita dah tahu dah, jemaah ni memang jemaah tetap, memang tak ada langsung orang singgah tempat tu. Tapi kalau masjid tersebut tempat laluan, memang orang akan singgah. Tambah-tambah kita duduk di mana bandar ni, memang akan singgah, itu memang tidak makruh lah. Sebab memang sentiasa kita tahu ada orang yang akan sampai. Tak kira surau kita pun kadang-kadang orang sampai. Bukan orang sampai nak singgah ni, kadang-kadang orang pergi rumah makcik dia, rumah anak saudara depan ni, singgah sembahyang sini. Datang lambat, buat jemaah. Jadi perkara ini, buat jemaah baru selepas daripada imam selesai ini tidak makruh. Maksud pengarang kitab ni makruh adalah ketika mana mendatangkan sangkaan buruk kepada jemaah yang lain atau kepada imam. Imam akan sangka buruk. Sebab apa dia tak nak ikut aku sembahyang? Padahal orang tadi datang lambat. Tapi perkara ini sebenarnya dah tak berlaku pada zaman sekarang sebenarnya. Kerana apa? Orang dah tahu. Sebab bila lantikan masjid lantik atau pejabat agama lantik, mestilah imam tadi orang yang bagus, bacaan dia, akhlak dia semua bagus, baru dia boleh jadi imam. Kemudian pernah satu kali dalam hadis, kita dah baca dah hadis ni sebelum ni, daripada Abu Sa'id Al-Khudri, seorang lelaki datang, tiba-tiba sembahyang dah habis dah. Nabi SAW dah selesai sembahyang. Kemudian Nabi kata, man yatasaddaqa ala hadha, siapa nak buat sedekah ke atas lelaki ni? Faqama rajulun fasalla ma'ahu, maka lelaki, ada seorang lelaki, seorang sahabat Nabi bangun sembahyang bersama dengan dia untuk dia dapat pahala jemaah. Sebab dia dah datang, tak ada orang sembahyang jemaah, sudah habis dah sembahyang jemaah, dia tak dapat pahala jemaah.
Jadi bila tak dapat pahala jemaah, Nabi siapa nak buat sedekah dekat orang ni, dia tumpanglah semayang sikit, tak kira jadi imam ke makmum, yang penting ada jemaah. Bila ada jemaah, dapatlah pahala lelaki yang terlambat tadi. Okey. Yang lain semua kita dah bincang ni, mengenai semayang seorang, kemudian dapat jemaah, nampak ada orang semayang jemaah, maka dia boleh masuk sekali niat semayang jemaah, ataupun dia selesaikan 2 rakaat, kemudian beri salam, masuk dengan jemaah yang baru. Okey. Yang terakhir. Disunatkan bagi imam untuk menyuruh orang di belakang imam ni, makmum, iaitu bitaswiyatis sufuf, luruskan saf. Sebab riwayat daripada Anas, Nabi SAW bersabda, i'tadilu fi sufufikum wa tarasaw, luruskan saf-saf kamu, fa inni arakum min wara'i dhahri, sesungguhnya aku lihat kamu daripada belakangku. Sebab Nabi ada belakang tengkok Nabi ni ada apa? Mata. Nabi boleh lihat apa berlaku belakang Nabi boleh lihat. Kita ada mata 2 depan je, Nabi kat belakang boleh nampak belakang. Sebab tu Nabi kata, fa inni arakum min wara'i dhahri, aku boleh nampak kamu orang di belakang aku. Disunatkan bagi imam, disunatkan apa? Menyuruh makmum rapatkan saf ketika mana dia nak memulakan takbiratul ihram. Itu sunat hukumnya, bukannya wajib lah. Mana sebelum imam Allahu Akbar, sunat makmum imam tengok belakang, luruskan saf, penuhkan saf depan, penuhkan saf nombor 2, kalau ramai saf nombor 3. Sebab tu bila semayang Jumaat ni, semayang Jumaat kan ramai, macam mana kita nak imam nak pastikan luruskan saf? Sebab tu mimbar letak di atas. Bila letak di atas, lepas habis saja selesai imam baca khutbah, kemudian imam jangan turun dulu, suruh jemaah yang berada di luar masuk dalam, semua bangun masuk dalam, rapatkan saf semua. Imam nampak daripada atas, mungkin ada kosong sana, imam akan suruh penuhkan sana, penuhkan sini. Kemudian baru imam turun, terus takbiratul ihram. Cuma kita tak Jangan tak buat. Tapi dekat semayang kat Islam tu, saya dah semayang tu Ustaz, jangan dah kamar dah, jangan dah semayang. Lepas tu tempat kosong. Sudahnya saya tinggal surau belakang Ustaz. Sebab surau apa ni Islah ni, mimbar dia rendah ya. Kalau disuruh dapat masuk dalam, dia pun mimbar rendah ya. Kalau Ansar ni dia tinggi, dia boleh nampak. Pasal imam dah baca Al-Fatihah, jadi saya pun cubalah ke depan. Tapi itu bila saya dah ke depan, lepas tu saya pun semayang lah. Lepas tu dia orang masih kosong lagi, ada yang bergerak lagi. Sebab tu yang paling baik kena ada orang pantau sebenarnya. Kemudian lepas ada orang pantau, kemudian kalau dia akan buat apa, isyarat lah kepada imam, syarat bagus ke apa, okey boleh mula, baru imam mula. Sebab ramai. Ataupun imam beri masa sikit lah, beri masa lama sikit untuk makmum penuhkan saf. Itu hukumnya sunat lah. Sunat dapatkan saf sebelum imam mulakan takbiratul ihram. Dan imam juga disunatkan, kalau masjid tadi masjid besar, imam juga disunatkan untuk menyuruh seorang laki-laki ataupun beberapa orang lelaki untuk apa, monitor saf-saf belakang, supaya yang belakang rapat depan. Boleh juga tak semesti imam. Kalau ada 1000 orang, takkan imam nak kontrol seorang dia. Dia kena ada orang bawah dia, supaya pastikan saf-saf di belakang semua rapat. Kemudian dalam mazhab Syafi'i kita, juga mazhab majoriti di kalangan ulama, mereka mengatakan selepas daripada iqamat masih boleh berkata-kata. Harus hukumnya, masih boleh bercakap selepas daripada iqamat. Selepas Allahu Akbar la ilaha illallah, masih boleh bercakap. Tapi sebelum takbiratul ihram lah. Tetapi yang aula, yang afdalnya jangan bercakap.
Jangan bercakap, itu lebih baik. Melainkan ada keperluan barulah bercakap. Sebab dah selesai daripada iqamat adalah waktu untuk semayang, bukan untuk bercakap. Kadang-kadang kita masuk soft, tengok member kita sebelah sembang, sempat lagi datang daripada mana, bila sampai. Jadi sedangkan iqamat sudah habis, sembang lepas semayang. Walaupun taklah kita kata bukan perkara yang haram, tetapi yang afdal yang kita tinggalkan. Okey, cukup sekadar itu. Semoga Allah Ta'ala memberi kefahaman kepada kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.